Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua yang hadir pada malam ni. Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan, kita akan program kita yang pentas belia online julung-julung kali diadakanlah sempena dengan norma baru ni. Kita ada program pentas belia secara online yang dibawakan oleh Ikhram Muda Gombak. Untuk memberkati majlis kita pada malam ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, hari ini kita bawakan dua orang panelis yang untuk membuat sharing, iaitu panel kita yang pertama adalah Sister Nur Anisah Musa. Beliau merupakan pegawai penyelidik di Ipsos dan juga merupakan pensyarah separuh masa lah. Dan panel kita yang kedua adalah Sister Nur Auni Izzati. Beliau bekerja sebagai pegawai perkhidmatan pekerjaan di Perkeso. So basically kita punya pentas belia hari ni macam ada tema lah sikit sempena dengan pandemik COVID-19 ni. So kita punya main issue kita adalah cabaran dan peluang semasa pandemik ni lah, semasa ataupun selepas pandemik ni. So panel kita akan share lah apa daripada pengalaman ataupun daripada dia punya kepakaran untuk dalam mengupas isu cabaran semasa pandemik ni lah. Panel yang pertama kita, Sister Nur Anisah akan sharing berkenaan dengan cabaran dan peluang pasca pandemik untuk belia. Dan Sister Nur Auni Izzati pula akan sharing tentang pengangguran dan peluang pekerjaan. Mungkin dia akan share lah peluang-peluang pekerjaan yang ada sewaktu pandemik ni kan, sebab sekarang ni ramai yang dibuang kerja, yang dipotong gaji, disuruh untuk ambil cuti tanpa gaji dan sebagainya lah. So tanpa membuang masa, saya mempersilakan Sister Nur Anisah Musa untuk menyampaikan perkongsian beliau. Fatafaddal masykurah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ni. Pertamanya, terima kasih banyak kerana sudi hadir dan semoga perkongsian saya yang sedikit ni saya harap bermanfaat dan boleh mencambah idea-idea baru kepada sesiapa sahaja dekat sini kan. Sama ada yang baru nak buat bisnes ke, ataupun yang dah kehilangan pekerjaan ke, ataupun yang dipotong pendapatan ke, kita cuba tengok sama-sama apa yang kita boleh belajar kan. Okay. So saya ditugaskan untuk menyampaikan tentang cabaran dan juga peluang selepas pandemik ni kan, kerana COVID ni kan. Okay, so first kali saya bahagikan kepada dua bahagian. Satu, cabaran. Yang kedua adalah peluang. Apa peluang yang tersedia kan? Okay. Untuk cabaran saya akan kupas sikit saja sebab saya rasa peluang tu yang mungkin kita sama-sama nak tengok kan, kat mana kita boleh tap into. Okay. Tentang cabaran ni, saya adalah buat sedikit pembacaan dan daripada laporan Khazanah Research Institute, dia ada keluarkan satu report, satu laporan bertajuk Cabaran dan Strategi Pasca Pandemik untuk Belia. Dia mahu keluarkan khusus untuk belia. So ada tiga yang saya rasa saya nak sentuh di sini. Pertama sekali, sebenarnya lebih banyak belia dalam sektor tidak formal, ekonomi yang tidak formal
akan terkesan disebabkan pandemik ini. Dan informal economy ni ataupun ekonomi tak formal ni termasuk jugalah mereka yang bekerja sendiri, freelance ataupun buat dropship, sesemua tu lah. Dan juga mereka yang tidak mendaftar perniagaan mereka sebab kadang-kadang nak daftar perniagaan ni dia ada birokrasi dia dan mungkin akan masa yang lama dan juga melibatkan kos-kos yang tertentu. Oh, saya buka. Semua nampak kan muka saya? Saya buka kamera saya. Oh, okey. Nampak. Okay, so saya sambung mengikut statistik pada tahun 2017, mereka yang terlibat dalam sektor ekonomi tidak formal ni adalah 1.34 juta. So dalam Malaysia ni 1.34 juta sebenarnya yang berada dalam sektor ekonomi yang tidak formal. Sebenarnya ramai sebenarnya yang terlibat kan. Dan majoritinya sebanyak 37.9% adalah daripada belia yang berumur 15 sehingga 34 tahun. So lebih kurang dalam 526,000. So ni adalah mereka yang terlibatlah dalam sektor ekonomi tidak formal. Dan kerana COVID, 46.6% kehilangan pekerjaan. So kita nampak ramai yang terkesan, hampir 50% sebenarnya yang berada di sektor ekonomi tidak formal ni terkesan. Dan kita tahu ramainya belia kan. So itu adalah cabaran yang kita hadapi sekarang lah. Okay, yang kedua adalah pengangguran. So pengangguran ni saya tahu Sister Auni nanti akan sentuh lebih lanjut. Cuma saya nak bawa kita semua untuk lihat satu perkara, iaitu kalau tengok belanjawan baru ni kan, ditarget akan ada penciptaan pekerjaan sebanyak 500,000 pekerjaan baru. Dan itu sekiranya target itu tercapai. Dan kadang-kadang mungkin kita kena letak sikit lah dalam 80% betul terjadi ataupun 70% betul terjadi kan. So, dan kita boleh tengok juga sekarang pengangguran dalam 741,600 yang sekarang ni menganggur. Tu data terkini bulan Ogos di Department of Statistics Malaysia. So kalau kita tengok itu Ogos. Sekarang Ogos tu kita resume balik, kita teruskan balik bekerja dan sebagainya. Sekarang bila dah PKP balik, especially dekat kawasan Selangor, semua KL semua kan, ada juga yang sebenarnya memang boleh bekerja tapi ada juga yang tersesan sebab tak boleh pergi kerja kan. So kat situ kita boleh nampak 700,000 lebih tu akan meningkat dan meningkat kan nanti kan. Dan ada dalam 400,000 ke 500,000 nanti di masa hadapan yang tak ada pekerjaan. Sebabnya kita tahu 500,000 tu pun kalau 500,000 lah tercapai. So sebenarnya kita tidak boleh berharap pada pekerjaan yang bergaji macam tu kan. Okay, last sekali adalah cabarannya adalah belia lebih terdedah kepada krisis pekerjaan di mana upah dan gaji yang lebih rendah. Sebenarnya sebelum ni belia sebenarnya gaji kita especially dekat kawasan bandar dengan cost living yang sangat tinggi, sebenarnya gaji kita rendah. So kadang-kadang mungkin orang akan macam bukanlah kecam tapi kritik yang macam kenapa awak tak ada saving? Tapi bukan senang kita nak ada saving dengan kita punya upah yang rendah. So on average secara purata untuk mereka yang berusia 25 ke 29 tahun, gaji dia lebih kurang 2,000 lebih je, 2,200 macam tu. Tu sebenarnya ada lagi yang lebih rendah kan. Dan kalau 20 ke 24 lagi rendah, RM1,323 Malaysia. So itu bayangkan kalau mereka ini terkesan bila hilang pekerjaan, mereka lagi terkesan sebab kesimpanan kecemasan mereka tak ada. Ya, sebab nak cover komitmen lain. Okay, so tu kita lihat ini adalah cabaran belia sekarang. So saya nak bawakan satu saja peluang yang kita nampak solusi pada semua ni adalah, okay, saya rasa benda ni mungkin akan yang mendengar ni bakal rasa macam klisenya jawapannya. Tapi dengar dulu. Okay, ada yang bercakap ke? Tak ada. Okay, saya dengarkan. Okay, so bila kita nampak kat situ, mungkin solusinya bukanlah hanya bergaji, maksudnya cari kerja makan gaji, tapi juga lebih kepada kita sendiri mencipta kerja untuk diri kita dan juga mungkin kita boleh luaskan untuk orang lain. Okay, so kata Nobel Prize winner Muhammad Yunus yang mencipta Grameen Bank di mana dia buat social entrepreneurship lah,
microfinance kan, di mana kecil-kecilan bagi duit berapa lah kepada makcik-makcik dan buat bisnes kan. So dia kata setiap human being, setiap manusia ni sebenarnya adalah usahawan. Okay, so ideanya adalah sebab kita tahu memang tendensi untuk dapat kerja makan haji tu sebenarnya agak tipis kan. So kita kena mindset yang kita kena mempersiapkan diri kita untuk mencipta kerja untuk diri kita kan. And in fact, kalau kita dah ada kerja, jangan selesa dengan kita ada kerja. Macam saya pun sebenarnya pekerjaan saya diselamatkan oleh beberapa senior managers yang mengurangkan, memotong, merelakan mereka dipotong gaji sebab nak selamatkan beberapa junior position. So saya nak kata di masa hadapan kita tahu kan COVID ni bila akan stop. So saya rasa kebanyakan orang kena prepare untuk ada side income. Dan bukannya kita ada beberapa kerja tu kerana dan kita rasa kesian dengan dia, tak. Tapi sebenarnya pada masa ini Tuhan nak mengajar kita untuk menjadi lebih multi talented dan juga membesar dengan lebih jauh kan, pergi lebih jauh dalam hidup kita. Okay, so dalam bisnes ni kan, so saya mungkin akan membuka satu wacana baru, iaitu mungkin peluang yang saya akan ceritakan ni bukanlah peluang yang biasa orang cerita di talk-talk. Contohnya macam peluang grant dan sebagainya, peluang apa yang government buat dan sebagainya. Tapi saya pada hari ni, bila saya fikir tadi, bila saya dah buat pembacaan, saya rasa saya memilih untuk mengintegrasikan apa yang saya sendiri faham melalui kerja saya sebagai seorang pensyarah ekonomi ataupun apa yang saya belajar dulu, ilmu ekonomi yang saya faham, dan saya akan integrasikan dengan pengalaman saya sebagai seorang penyelidik pasaran di Ipsos. So mungkin ramai tak tahu Ipsos apa. So Ipsos ni adalah syarikat antarabangsa yang headquartersnya di Perancis. Kami memang buat kajian pasaran untuk syarikat-syarikat besar macam Petronas, CIMB, banyak banks dan juga banyak industri lain juga kami buat kajian pasaran. So bila saya bekerja dekat dalam syarikat tu, saya perasan banyak perkara yang syarikat-syarikat besar mereka sampai spend 30-40 ribu untuk buat kajian pasaran sebab mereka nak sustain market tu dan nak besarkan lagi pasaran mereka. So daripada situ saya belajar beberapa perkara yang sebenarnya kita yang marhai ni boleh implement dalam bisnes kita ataupun side income kita. So dalam bisnes ni ada dua cabang. Satu, kita boleh pilih untuk jual barang. Okay, barang ni boleh jadi dengan barang yang baru, maksudnya kita buat baru, kita masak ke, kita jahit ke, ataupun apa jual lah, kita nak jual barang baru. Dan kita juga boleh jual barang terpakai, pre-loved kan. Contohnya macam setengah orang mungkin bila nak buat bisnes akan rasa macam kena modal besar. Tak, sebenarnya kita boleh start small. Kita boleh start dengan sikit-sikit. Bila sikit tu kita ambil modal, kita rolling balik. Ambil untung sikit, rolling balik kan. So dekat sini satu, jual barang. Boleh barang baru ataupun barang yang kita ni lah. Kadang-kadang kita nak cari modal tu boleh sama ada peer-to-peer lending, pinjam dengan kawan ataupun sanak saudara dan keluarga. Mungkin orang macam nak meminjam kan. Bagi saya kalau pinjam tu benda yang perlu awak buat untuk survival tu, buat. Dan yang kedua, kita boleh sell talents. Okay, macam saya pilih untuk sell talent saya. Contohnya saya ada pekerjaan yang tetap kan dekat Ipsos, tapi saya juga menjual bakat saya, itu bakat mengajar. So dengan bakat tu saya buat another side income. So saya rasa ramai orang yang sebenarnya kadang-kadang tak perasan yang mereka boleh jual bakat mereka. Yang ni yang Prof Ataul Haq, dia memang tekankan sangat dalam buku dia. Dia kata ramai orang terbeban dengan kena cari kerja makan gaji. Tapi sebenarnya rezeki Allah dia kata luas. Luas sangat dia kata. Sebenarnya semua orang ni ada bakat dia dan dia kena tengok apa bakat dia dan cuba untuk buat sesuatu dengan bakat dia. Ada orang boleh menulis, ada orang boleh melukis, ada orang boleh buat design. Sebenarnya kita kena look into apa yang kita nak buat tu kan. Kita kena try first. Jangan macam terus macam okay tak apalah, tak ada orang pun nak beli. Tapi tanya diri kita dah try ke belum kan. Okay, so satu lagi saya nak membawa satu sudut pandang lah. Selalunya sebelum-sebelum ni pun saya pergi talk ekonomi, apa yang orang akan cakap, especially economist akan cakap kita nak survive kan. Aim sekarang adalah survive. Tapi untuk buat bisnes kan ataupun peluang dapatkan earn income ni, kita buat satu mindset, bukan sahaja kita nak
dapatkan income untuk survive untuk diri kita dan keluarga kita, anak-anak nak bagi makan, nak bayar sewa dan sebagainya kan. Tapi kita fikir jauh lagi untuk bantu orang lain juga, yang mungkin macam bantu orang-orang susah untuk gradually sedikit demi sedikit pergi ke keadaan yang lebih baik. So bila kita ada mindset yang lebih luas, kita dan goal yang lebih luas, insyaAllah kita punya drive tu lagi tinggi lah kan. Dan kalau niat nak bantu keluarga kita, bantu orang-orang sekeliling, Allah dah janji kan, siapa saja yang membantu, selama mana orang tu membantu saudaranya, Allah akan membantunya. Dalam satu hadis kan. Okay, so ada that mindset, sebab kadang-kadang kalau kita aim untuk survive, kadang-kadang apa yang kita dapat tu tak cukup untuk survive. So better kita aim higher than that. So kalau kita kurang pun, kita akan kurang at least lebih daripada yang kita patut dapat untuk survive. Okay, so saya akan integrasikan ilmu ekonomi dan kajian pasaran. So dalam ekonomi, bila kita nak buat bisnes, tak kira dropship ke apa-apa ke freelance ke dan sebagainya, kena tahu apa faktor permintaan. Okay, apa faktor-faktor orang demand kita punya produk. Okay, so pertama sekali adalah pendapatan pelanggan tu. So kalau market awak, market pasaran anda adalah pasaran yang masyarakat biasa, middle income, B40, jadi kena tengok macam mana pendapatan mereka pada waktu sekarang. Jadi kalau pendapatan mereka terjejas, kuasa beli mereka pun terjejas. So memang kena adjust harga tu mengikut pendapatan pelanggan. Okay, yang kedua, apa taste dan trend semasa. Okay, so kalau sekarang kita tahu banyak orang go for digital kan. So kalau kita bukan jenis yang suka post ke apa sebagainya kan, digital marketing bukan not kita punya sangat, kita kena lengkapkan diri kita, belajar sikit-sikit untuk kita champion trend orang beli online. Macam mana nak jual kat Shopee, macam mana nak luaskan rangkaian kita punya ni kan. So memang tu kena belajar lah, dan kena tahu kita punya produk tu, contoh jual baju, apa trend sekarang. And so ataupun jual makanan, apa trend sekarang. Dan jangan rasa macam semua orang jual makanan, kalau aku jual apa aku takkan survive. Tak, semua orang boleh differentiate benda yang dijual dengan jadi lebih kreatif dan inovatif. Okay, so kena tahu apa trend. Jangan kadang-kadang kita macam assume je orang tu suka macam ni, oh sekarang kita tengok trend, tapi kita tak betul-betul tanya pun apa pelanggan kita nak sebenarnya. Kita macam jual je. So kalau orang tu ramai beli, kita assume okay ramailah orang suka ni, tapi kita tak betul-betul tanya pun mereka apa yang mereka sebenarnya nak. Okay, yang ketiga, population ataupun jumlah pembeli kita. So ini adalah yang akan yang akan mempengaruhi permintaan tu. Kalau kita target nak jual betul, contoh kita jual kat student, tapi barang tu student tak boleh beli lagi, mungkin orang yang bekerja. So kita kena tahu orang yang bekerja ni siapa je dalam networking kita yang bekerja. Dan juga networking kita ni, kita nak target pembeli kita ni kepada kawasan perumahan kita je ke, ataupun kawasan yang mana, ataupun nak bagi kepada kawan-kawan dulu, relatif. Selalunya orang akan start dengan lingkungan circle of influence mereka. Start small. Bila kita ada untung sikit, kita rolling lagi. So kena tahu siapa awak punya anda, pelanggan anda. Yang seterusnya adalah iklan. So ni macam klise sangat lah. Nanti boleh tengok apa iklan-iklan yang korang boleh, apa yang korang dah buat untuk iklan, sebab sebenarnya permintaan tu memang sangat affected dengan iklan-iklan yang kita buat kan. So go for something yang low cost lah. So last kali adalah harga barang berkaitan. So kalau kita jual, kalau kita tengok ramai orang beli baju, so mungkin tudung, kat situ kita boleh tengoklah, kalau baju murah, so tudung akan lagi banyak orang nak minta kan. So okay, seterusnya saya nak cerita apa yang saya belajar dalam Ipsos ataupun pasal kajian pasaran, yang mungkin siapa yang nak buat bisnes ke ataupun yang belajar value ni, nilai ni, boleh manfaatkan dalam pekerjaan mereka juga. So pertama sekali bila saya satu report tu, saya belajar apa yang syarikat besar ni diorang cuba untuk faham market ataupun pasaran mereka adalah apa top drivers customer beli barang tu. Contohnya beli hair dryer kan. Kenapa pelanggan dia beli hair dryer tu? Dan mereka bukan macam okay, top drivers, apa faktor tertinggi kenapa push awak untuk beli satu benda ni. So dia memang tanya tau pelanggan dia bukan macam okay I just assume. Tak. Diorang memang spend time untuk buat research lah. So bagi saya mungkin kat sini mungkin kita secara kecil-kecilan mungkin tidak ada duit sangat, tapi sebenarnya dunia digital membuatkan benda tu menjadi possible untuk
untuk orang yang buat bisnes kecil-kecilan dan setakat freelancing, semua tu kita boleh buat. Kita boleh buat dengan Google Form, kita boleh buat sedikit demi sedikit. Mula-mula kita tanya dulu apa top drivers. Lepas tu lagi bulan depan kita tanya aspek-aspek lain pula. So satu kunci yang saya perasan mereka macam ni diorang boleh tahu apa sebenarnya yang menjadi kunci kepada orang nak beli ni adalah diorang tahu kenapa sebenarnya orang tu beli dan kenapa diorang memang detailkan betul-betul. So top drivers tu boleh jadi sebab tahan lama, sebab murah, sebab so bila diorang mengkaji pelanggan mereka bagi dalam 10 list drivers tu supaya mereka sebab kadang-kadang bila kita tanya macam bagi orang bagi subjektif. Kadang-kadang orang tak nak macam fikir pun nak tulis kan. So bila mereka dah tulis satu-satu, dia listkan dalam 10 possible answers yang orang nak beli tu. So pelanggan dia boleh tick tahu yang mana. So daripada situ dia tahu apa yang sebenarnya membuatkan orang beli benda tu. So dekat situ kita boleh buat marketing punya strategi dan sebagainya. Itu yang pertama. Top drivers orang beli barang kita. So sama juga kalau kita sell talent, apa top drivers orang contoh, top drivers orang nak dapatkan khidmat saya sebagai seorang pensyarah ataupun seorang pendidik. So saya boleh je buat kelas ekonomi bila-bila masa sebab saya dah ada pengalaman sekarang kan. So apa yang menyebabkan orang-orang bisnes nak belajar ekonomi dengan saya. So daripada situ saya kena belajar lah apa top drivers dia. Tak boleh macam aku nak terus buat bisnes. Tak boleh, kena belajar dulu apa yang diorang punya ni kan. Yang kedua adalah source of information ataupun di mana sebenarnya punca maklumat pelanggan-pelanggan mereka ni. So saya ambil daripada satu report lah yang daripada tu. Sebenarnya ni confidential tapi saya tak rasa saya tak cerita pun siapa pelanggan kami kan. So masa tu saya belajar yang sebenarnya berbeza tau masyarakat Melayu dan masyarakat Cina. Kalau Melayu kebanyakannya yang memang dia punya awareness tahu tentang satu-satu produk tu daripada kawan-kawan family. So dan juga social media lah. So kalau banding dengan Chinese, diorang kebanyakannya lebih suka pada blog yang trusted lah. Maksudnya orang cerita dekat blog yang cerita macam mana ni semua kan. Tapi kalau orang Melayu, kita suka macam kita tengok sekadar WhatsApp status pun orang akan macam orang tahu pasal dia tu sebab kita suka tengok benda macam tu kan. Ataupun kawan kita yang bawa cerita ataupun family kita bawa cerita. So daripada situ kita tahu rakyat Melayu ni, masyarakat Melayu lebih suka macam ni kan. So dan juga so bila tahu macam tu, kita tahu kat mana kita nak ni kan. Dan satu lagi adalah influencer. So masyarakat Melayu dia suka lagi kalau kita ada kawan yang influencer, contohlah kan. So kita macam minta tolong dia untuk promote juga tu kita kan. So kalau kita ada networking, kita tak payah bayar sangat pun sebenarnya. So benda tu kena tengok networking kita kan. So kena tahu di mana masyarakat tahu pasal kita punya produk ataupun pelanggan kita tu aware pasal produk kita. Kadang-kadang kita main jual je kan, kita tahu sebenarnya dia daripada mana dia tahu pasal produk kita. So kita ambil satu masa yang kita kaji, buat Google Form je, tanya je source of information, boleh letak list of questions. So dalam kajian pasaran, benda yang paling penting adalah data dan juga terperinci. Sebenarnya kalau saya perasan bila saya baca sirah dan juga baca buku kan, Nabi Muhammad seorang yang sangat strategis. Dia memang tahu apa kunci sebab produk dia adalah Islam. Dan dia punya customer dia adalah masyarakat Mekah, masyarakat masa tu kan. So dia boleh tahu apa kunci-kunci orang-orang ni untuk dia bawa kepada Islam. So benda macam tu dia macam sangat teliti lah. Dia bukan macam main dakwah je, tapi dia tahu secara teliti. Macam tu juga dengan kajian pasaran. So dalam source information tu kita macam kena tahu pelanggan kita. Contoh orang yang suka beli barang-barang macam baju ke, tudung ke, makanan ke, yang cok-cok tu kan. Okay, kat mana dia orang tahu pasal benda ni? Kita kena ambil tahu pelanggan kita. Okay, yang seterusnya demografi pelanggan. So kalau demografi pelanggan ni, saya perasan kadang-kadang orang macam tak ambil pusing sangat tau. Tapi kalau banks, diorang akan macam, benda pertama diorang akan tengok dulu apa demografi pelanggan diorang. So lebih banyak, contoh kalau barang-barang contoh kita boleh buat melalui gender. So berapa persen lelaki, berapa persen wanita yang beli barang tu kan, ataupun berapa persen lelaki yang sebenarnya contoh kan, macam saya nak jual bakat saya ataupun perkhidmatan saya adalah mengajar ekonomi. Berapa persen lelaki yang nak pergi situ, berapa persen perempuan yang pergi kat situ. So kalau saya tahu lagi ramai contoh perempuan, apa strategi marketing untuk menangkap saya punya bakal pelanggan perempuan. Macam tu kan. So antara lain
adalah level of income, demografi kan. Demografi kita nak tengok taburan pelanggan kita tu seperti apa ataupun potensi pelanggan kita. So kalau level of income kita tengok rupanya ramai yang orang beli barang saya adalah kerana diorang ni dekat middle income ke 40, so saya kena tahulah apa yang ni kan. So kita tahu kita nak promote dekat mana, bukannya macam main lansam je ataupun barang kita tu banyak orang yang have beli. So kita tak payahlah macam promote dekat orang yang mungkin tidak mempunyai pendapatan yang banyak kan. So kita tahu kita bagi to the right person. So demografi penduduk ni sangat penting dan juga age kita, umur kita. Kadang-kadang orang pun macam tak kisahlah kita main sebar je semua marketing kan, kita nak macam main ni kan, tapi tak tahu sebenarnya tahap usia yang mana. Selalunya kalau dalam kajian pasaran kita akan buat macam 20 ke 25, 25 ke 20, 30, 31 ke 35. So memang kita buat by fraction, kita nak tengok berapa persen yang sebenarnya suka beli produk kita. So macam daripada situ kita tahu target market kita tu jenis macam mana, yang dah bekerja ke, yang pelajar. So macam saya mungkin kalau saya nak buat kelas untuk pelajar, saya tahu dia tu mungkin lah dekat situ kan, tapi sebab saya perasan kita suka dalam andaian, assumption. So sebab tu kadang-kadang kita punya produk tu tak mengena kan. So apa yang syarikat-syarikat besar ni buat, dia betul-betul dapatkan maklumat untuk dia bertindak dengan tepat. When you know better, you act better. Bila kita tahu lebih betul, kita boleh bertindak lebih betul. So saya rasa terpanggil lah untuk berkongsi. Saya tak tahulah benda ni akan manfaat ke tak kepada siapa yang dengar, sebab saya sebenarnya diminta untuk bercerita tentang geran dan sebagainya. Tapi saya rasa benda ni yang saya nampak dekat syarikat saya yang tak ramai orang bincang. So mungkin mereka pun tak berada dalam industri ni kan. So saya rasa benda ni boleh bantu sebenarnya para businessman kan. Okay, saya ada berapa minit lagi? Mungkin boleh rumuskan dalam Okay, seminit. boleh. Okay. So, seminit Okay. Dua benda lagi yang selalunya orang kajian pasaran ni buat. Yang ketiga adalah pricing strategi harga. So kadang-kadang kita assume paling murah, contohlah $10, RM3 paling murah. Kita assume orang boleh pergi paling murah tu kan. So sebenarnya kita boleh tanya mereka. So syarikat besar kadang-kadang mereka memang tanya pelanggan, kalau kita keluarkan produk baru ni, berapa yang kamu sanggup bayar. So kadang-kadang dia macam bagi RM1.25, RM1.75, RM2, faham tak? Dia macam betul-betul macam bertanya sejauh mana dia boleh pergi untuk harga tu. Dan dia macam betul-betul detail lah. Dia tidak macam main lansam je suka hati RM10 tak, RM10 tak. Dia memang market jual macam ni, berapa orang yang sanggup beli dengan konsep ni, dengan inovasi yang sebegini untuk produk ni. So itu yang ketiga. Yang keempat last sekali adalah kepuasan hati pelanggan. So kita kena tahu juga kat mana touch point mereka. Di mana mereka contoh kita kena tahu peluangnya boleh tengok dengan orang kadang-kadang beli produk tu sebab servisnya saja. Sebenarnya orang tu ada personal touch dengan dia punya tu. So benda tu pun kita boleh tanya dalam kita punya tu. Sama ada fast delivery, sama ada mesra kita punya ni kan, semua kan. Dan last sekali adalah product preference. Dan bila dalam kajian pasaran ni, untuk satu produk tu memang betul-betul tanyalah macam okay, apa pendapat kamu tentang rasa. So rasa tu bright ke, sangat bright ke, terlalu bright ke. Kadang-kadang benda macam tu pun memang ditanya kan. Kalau kita jual makanan, rasa tu sebenarnya kita jual rasa yang menempati ke, ataupun rasa yang kita rasa dah sedap tegak kita kan. Tapi sebenarnya tak sedap sangat tegak orang lain. So kita kena tahu betul-betul apa yang sebenarnya ni dengan kajian pasaran. So itu saja yang saya nak sampaikan, dan saya rasa saya tak tahu benda ni bagi anda semua bermanfaat ke tak, tapi saya harap Allah akan bantu kita lah untuk melihat di mana peluang-peluang tu kan. Sebab sebenarnya kat situ kita boleh meluaskan perniagaan kita dan juga apa yang kita nak jual dan talent kita. Okay, itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih. Kita nak buka untuk siapa yang ada soalan boleh ajukan kepada panel. Sebelum kita beralih kepada panel yang kedua, ada soalan boleh buka je mic and terus tanya je. Ada siapa yang nak tanya soalan tak? Mungkin tadi daripada sharing tadi tu mungkin dapat apa yang boleh kita
rumuskan adalah kita boleh start dengan apa yang kita ada lah. Tak semestinya kita perlu buat terus besar kan dalam bisnes ni. Mungkin kita boleh, kalau kita tak boleh jual produk, kita boleh jual servis kan. Sebab sekarang ni kan mungkin banyak sebab tu servis delivery makanan, personal shopper, semua tu kita boleh buat lah. Tak perlu kita perlukan modal yang besar lah. Kita perlu usaha lebih sikit lah daripada untuk dapatkan side income tu lah. Betul. Kemudian mungkin apa ni, kita untuk bila kita dah buat bisnes tu, kita perlu tahulah, kita know your market lah. Basically kena tahu apa yang customer nak, bukan main jual je apa semua. Nanti takut bisnes tu dah lah tengah susah kan, nanti kita buat yang macam tak mendatangkan hasil pun akan merugikan masa, tenaga dan modal lah. So kalau tak ada soalan, saya perasan ada yang tanya pasal saving. Saving. Awal-awal tadi ada mention tentang saving. Boleh suggest ke berapa persen dari salary yang patut di-allocate untuk saving? Okay, pendapat saya 10 ke 20% daripada kita punya tu boleh masuk saving. Tapi kena tahu dululah kita punya pendapatan tu dan komitmen kita tu macam mana. So kalau kita tak mampu saving 20%, kita go for 10%. Dan kalau tak mampu juga, fikirkan untuk downsize kita punya komitmen sekarang. Contohnya mungkin kita pakai internet yang lebih mahal, mungkin kurangkan. Ataupun berapa kali kita makan luar, kurangkan makan luar. Go for lunch pack. Dan tengoklah, kita sebenarnya ada banyak benda yang kita boleh downsize bila kita nak saving ni. So first kali kena tolak saving dulu, lepas tu baru kita berbelanja. Dan tolak komitmen yang compulsory tu, lepas tu baru macam benda yang luxury lah, macam makan luar, beli benda macam tudung baru dan sebagainya lah. Okay, so ada soalan lagi satu, ada cadangan platform ataupun website yang sesuai untuk kita lebih tahu tentang customer needs? Oh, okay. Platform yang lebih sesuai kalau kita orang banyak lebih pada Google, tapi boleh juga tengok dekat syarikat-syarikat yang buat kajian pasaran, contoh macam Ipsos, Nielsen. So sebenarnya kat situ mereka ada selalu ada bagi knowledge tau, dia ada platform ilmu yang mereka akan cerita apa yang sekarang ni trend macam mana, so customer nak macam mana, so kat situ boleh tahulah customer needs. Tapi pada pendapat saya kadang-kadang customer needs tu kita yang kena cari sendiri. Maksudnya satu, boleh kita pergi kat website semua kan, kita boleh cari. Tapi yang kedua, sebab kita yang buat market tu, pelanggan kita tanya pelanggan sedia ada. So daripada pelanggan sedia ada tu, kita boleh besarkan kita punya lingkungan lah. Sebab kita dah tahu, sebenarnya orang beli kerana ini. So daripada situ kita boleh besarkan kita punya capaian pelanggan. Dia macam lebih kurang macam questionnaire lah. Macam kalau research pun buat pakai questionnaire kan. Kita tanya soalan pada kita punya network lah. And then biasanya kalau platform yang market research ni biasanya berbayar lah dan tak murah lah. Market research kalau klien-klien kami banyaklah bayar 30-40k tu, baru yang tu tak ada lagi yang bayar lagi banyak lah. Tapi kalau sebab saya cerita ni sebab saya rasa mereka boleh buat sendiri. Benda ni DIY je, boleh guna Google Form. Cuma kadang orang tak tahu macam mana nak bertanya. So saya cerita macam mana dia nak tanya. Tapi tak payah tanya sekaligus. Kadang this month target nak tanya demografik dulu. Next month tanya pasal pricing strategi harga. Next month lagi apa yang membuatkan pelanggan puas hati. So bisnes ni kena buat sikit-sikit. Tapi jangan tak buat langsung, sebab saya rasa kadang-kadang bila tak ada strategi tu kadang-kadang kita punya bisnes tak boleh berkembang jauh setelah. Okey. Tak ada soalan. Terima kasih kepada Sister Nur Anisah Musa atas perkongsian. Berharap lepas ni kita dapatlah idea macam mana nak memulakan bisnes tu lah, supaya lebih berkesan lah kita punya strategi tu. Okey, tanpa membuang masa, kita mempersilakan panel kita yang kedua, Sister Nur Auni Izzati, untuk menyampaikan sharing beliau berkenaan dengan peluang pekerjaan. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
teruskan dengan dengan saya punya presentation lah. So hari ini saya diberikan tajuk berkenaan dengan pengangguran dan peluang pekerjaan di era COVID-19. First sekali saya kenalkan diri saya. Saya Nur Auni Izzati binti Abdullah Suhaimin. Saya merupakan pegawai perkhidmatan pekerjaan di Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan, Pertubuhan Keselamatan Sosial, PKSO. Okay. So first sekali saya akan buat sedikit pengenalan mengenai sistem insurans pekerjaan sebelum saya kupas lebih lanjutlah berkenaan dengan tajuk hari ini. Okay, sistem insurans pekerjaan ni ataupun dalam Inggeris ni adalah Employment Insurance System. Dia adalah salah satu daripada 3 akta perlindungan di bawah PKSO, iaitu Akta 800. Okay, di bawah PKSO kita ada 3 jenis perlindungan, iaitu satu adalah perlindungan sekiranya individu ataupun pekerja kehilangan pekerjaan. Satu lagi adalah perlindungan berkenaan dengan employment injury ataupun invalidity, iaitu penyakit-penyakit yang berat. Dan akta yang ketiga adalah akta perlindungan terhadap pekerja yang bekerja sendiri. Okay, so saya khususkan pada hari ini adalah Akta 800 iaitu Employment Insurance System. Okay, akta ini adalah sistem insurans pekerjaan ini merupakan dia telah diperkenalkan pada 2017. Kita ada 3 komponen utama lah di bawah sistem insurans pekerjaan ataupun EIS. Okay, kalau tuan-puan perasan, sekiranya tuan-puan ada terima slip gaji, kita PKSO ada buat 2 potongan untuk caruman, iaitu caruman yang pertama berkenaan dengan PKSO dan yang kedua adalah EIS. So EIS inilah yang menyediakan merupakan perlindungan sekiranya tuan-puan diberhentikan pekerjaan. Okay, so sistem EIS ni ada 3 komponen, iaitu yang pertama employment insurance, di mana kita memberi financial assistance ataupun bantuan kewangan sekiranya anda kehilangan pekerjaan. Okay, so insurans ni dia adalah we call it an income replacement lah. Okay, supaya individu yang tak ada pekerjaan tu dia boleh ada dia boleh sustain lah dalam tempoh dia tak ada pekerjaan. Okay, yang kedua adalah employment services. Ini kita bantu individu yang tak ada pekerjaan ni dari segi placement, iaitu kita carikan pekerjaan dan kita bantu untuk dia mendapat pekerjaan baru. Dan ini termasuk juga dengan bantuan training, sebab kita percaya yang kalau sekiranya seseorang itu kehilangan pekerjaan, bagi training ataupun latihan, bantuan latihan ni adalah penting untuk kita bantu dia upskill dan reskill balik kemahiran yang dia ada. Okay, supaya dia boleh dapat pekerjaan baru lah. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali lah Employment Information and Analysis. Di sini kami di PKSO bukan kita pun beroperasi secara evidence based lah. Maksudnya bila kita buat kita analisis lah pasaran buruh semasa, kita ambil tahu tentang job demand, job supply dan demand daripada pekerja ataupun daripada pencari kerja dengan keperluan daripada majikan. Okay, so ni adalah loss of employment, maksudnya di bawah PKSO kita track berapa ramai yang dibuang pekerjaan setiap tahun. So kalau anda lihat ya, sebab-sebab kehilangan pekerjaan adalah termasuk sekiranya kita diberikan oleh majikan MSS, DSS ataupun redundancy, maksudnya mungkin majikan buang kita sebab kita punya pekerjaan ni ada sama jawatan dengan pekerja lain, so dia terpaksa buang kita lah. Ataupun retrenchment, maksudnya mungkin company dia downsize. Okay, employees abscond, maksudnya majikan tu dah tutup, bankrupt. Dan constructive dismissal, iaitu inilah constructive dismissal kan, dia memang ada niat untuk berhentikan kita, so dia buatkan aktiviti yang menyebabkan kita berhenti sendiri. So ini adalah contoh loss of employment yang boleh claim dengan sok-sok lah. Okay, kalau kita lihat LOE ataupun kita panggil LOE ni, tahun ni 2020 naik sehingga 95,995. So
So lebih daripada 2 kali ganda daripada tahun lepas. Okay, so ini adalah satu angka yang kita pun faham dengan keadaan COVID-19. So kita memang expect LOE tahun ni akan lebih tinggi lah. So kalau anda lihat juga LOE mengikut umur, anda boleh lihat ya, lebih 64% daripada individu yang kehilangan pekerjaan yang dah claim dengan SOSO merupakan belia. Okay. Okay, so mulai tahun 2020, sebelum ni SOSO ataupun EIS, kita hanya cover pada individu yang kehilangan pekerjaan yang merupakan pencarum perkeso. Mana-mana mana-mana pekerja yang mencarum dengan EIS perkeso, kita akan bagi perlindungan ni. Kita akan bagi perlindungan dari segi kewangan, bantuan pekerjaan dan juga information ataupun maklumat pasaran kerja lah. Tapi mulai tahun ni, Jemaah Menteri dah bagi tanggungjawab pada EIS perkeso untuk laksanakan tugas sebagai Public Employment Services. So Public Employment Services ni merupakan satu role di mana dia juga dilaksanakan di negara-negara maju. Kita bagi perkhidmatan pekerjaan kepada bukan setakat satu kategori saja. Kita bagi perkhidmatan pekerjaan ni kepada semua rakyat. Okay, dengan kos yang percuma. Okay. So fungsi EIS ni selepas dah diberikan tugas untuk jadi Public Employment Services, dia bukan setakat nak bantu pekerja yang hilang kerja je, tapi dia punya tugas sekarang ni lebih besar iaitu menjaga pekerjaan ataupun kita panggil to protect employment. Melalui kita buat laksanakan aktiviti-aktiviti yang boleh jagalah pekerjaan rakyat. Okay. So bila kita masuk sepanjang tempoh penularan COVID-19 ni, kita perasan kan macam mana permintaan pekerjaan kurang sebab majikan dah banyak tutup dan pencari kerja pula ramai yang dah kena buang. So jadi kat situ dah ada imbalance dari segi job supply dan demand lah. So peranan kita EIS, kita nak stablekan balik job supply dan demand tu. Okay, supaya kita tak ada terlampau ramai yang tak ada supply dan demand pun kurang. So kita nak macam tu lah. Okay, dan khususnya lah kita bagi fokus kepada belia. Okay, sebab apa belia? Sebab macam saya sharekan tadi, 63% daripada yang hilang kerja ni adalah belia. Okay. Kemudian kita ada juga ada portal My Future Jobs, iaitu portal yang pencarian job matching lah portal. Okay, job matching portal ni kita ada lebih 375,431 yang register dan hampir 84% tu adalah belia. So ramai yang belia yang tengah cari kerja sekarang ni. Okay, dan daripada data tu juga, okay, 57% ada pengalaman kurang daripada 5 tahun. Okay, so kalau kita tengok umur belia ni 18 sampai 40 tahun ni adalah termasuk student, okay, lepasan sekolah, graduan. So kita fahamlah memang golongan kategori ni memang akan ada pengalaman kerja kurang. Pengalaman kerja kurang lah untuk dapatkan pekerjaan baru. So kita memang expect lah benda ni kan. Okay. Dan satu lagi sebab kenapa kita juga fokus pada belia adalah sebabnya setiap tahun memang numbers or what we say that we have a flux stock of graduates dan juga school leavers ni. Setiap tahun kita hasilkan ramai graduan dan juga lepasan sekolah, especially in this coming November and December kan. So kita nak make sure this 300,000 graduates and school leavers ni somehow secured with a job, with an employment lah. Okay. Dan bila kita research melalui portal My Future Jobs kita, kita tengok ada mismatch antara
demand dengan supply. Demand tu maksudnya daripada majikan lah, daripada start majikan kita tengok vacancy yang majikan post untuk degree hanya 8% saja. Okay. Tapi kita tengok pencari kerja yang daftar dekat My Future Job, mostly 41% ada degree. So kita tengok kat situ memang ada mismatch dari segi qualification lah, dan juga kita track juga mismatch daripada skill. Okay, so apa yang kita buat, memandangkan kita tahu yang belia merupakan kategori yang very sensitive category in terms of securing and employment lah. So apa yang kita buat pada tempoh COVID-19 ni, yang first kali adalah wage subsidy program ataupun program subsidi upah. Sebab first kali kita faham yang bila COVID-19, majikan cuba untuk retain dia punya business sebab tak ada siapa nak aktiviti ekonomi tak berjalan, tak ada siapa nak membeli, tak ada siapa nak berjalan. So jadi demand untuk produk majikan tu kurang. So bila tak ada kurang aktiviti perniagaan, macam mana majikan nak bayar gaji pekerja kan? So kita bagi program subsidi upah ni, kita bagi subsidi upah sebab kita nak make sure majikan ni boleh kekal ada. Jadi dia boleh teruskan perniagaan dia tanpa dia membuang pekerja dia. Sebab kita faham kalau perniagaan tak berjalan, dia akan start buang pekerja. So itulah dia intervensi daripada pihak EIS, kita perkenalkan program subsidi upah. Kita nak protect employment lah, nak make sure pekerja ada kerja. Okay, yang kedua adalah program Penjana Kejaya. Okay. Bila kita dah masuk fasa recovery ataupun fasa pemulihan, lepas dah MCO kita dah masuk pemulihan, kita perkenalkan program Penjana Kejaya. So program Penjana Kejaya ni apa? Dia kita nak, bila kita dah bila negara kita masuk fasa pemulihan, kita nak galakkan lagi majikan tu untuk create new jobs. Maksudnya kita nak make sure majikan ni jangan takut. You can go, you can continue your business as usual. We will support you in terms of paying the employee salary. Okay, kita nak galakkan majikan ni untuk buka jawatan kosong banyak. Okay. So insentif pengambilan pekerja ni kita ada 4 kategori di mana kita bayar pada majikan yang hire ataupun yang ambil pekerja daripada 4 jenis kategori ni lah. Yang pertama adalah hire Malaysia 40, iaitu majikan yang mengambil pekerja umur 40 tahun ke bawah, dia akan dapat RM600 sebulan. Sekiranya dia ambil belia ataupun graduan dalam program apprenticeship, kita akan provide dia ini terbalik minta maaf. My apprentice adalah RM600 sebulan, hire Malaysia 40 adalah RM800 sebulan. Dan seterusnya, sekiranya pekerja majikan, dia ambil pekerja daripada umur 40 tahun, maksudnya yang senior citizen dan juga OKU, kita akan bagi insentif RM1,000 sebulan. Okay, so daripada program Penjana Kejaya ni, bila kita provide insentif pengambilan pekerja, kita dah berjaya untuk hasilkan 78,317 pekerjaan baru sejak Jun 2020. Okay, di bawah program Penjana Kejaya ni juga, kita provide latihan Penjana Kejaya. Maksudnya, bila majikan tu dia ambil pekerja baru, dia register di bawah Penjana Kejaya, dia boleh claim dengan sok-sok untuk bagi latihan pada pekerja. Sebab kita faham yang bila COVID-19 ni, dia menyebabkan kita terpaksa ubah strategi perniagaan kita. Mungkin kita terpaksa memerlukan kepakaran digital ataupun media sosial ke, ataupun sebarang kemahiran-kemahiran barulah. So jadi
nak memastikan perniagaan tu boleh adapt dengan norma baru ni, adapt dengan teknologi baru yang muncul lepas COVID-19, kita provide program latihan di Penjana Kerjaya ni. So maksimum majikan boleh claim dengan sok-sok adalah RM4,000 bagi setiap pekerja. So kita galakkan upskilling dan reskilling training lah. So biasa kalau macam contoh orang yang dibuang pekerjaan ataupun contoh belia yang dah lama menganggur kan. Belia yang dah lama menganggur ataupun graduan yang tak pernah ada kemahiran, tak pernah ada pengalaman kerja, bila kita bagi dia mungkin akan ada masalah kemahiran, mendapatkan kemahiran yang majikan nak lah. So kita galakkan majikan ambil juga pekerja ni tapi you bagi training. To meet your business demand lah. Okay. Dan yang ketiga adalah bantuan mobility. Ini kita bagi insentif sekiranya seseorang pekerja tu dia terpaksa travel ataupun terpaksa pindah location sebab dia nak terima satu tawaran pekerjaan tu. Contoh dia duduk dekat Sabah Sarawak tapi dia dapat offer dekat KL ataupun Kedah lebih daripada 100 km, pekerja boleh dapatkan bantuan mobility ni minimum RM500 sehingga RM1,000. So kita nak galakkan pekerja untuk just accept the job offer for right now. Okay. Yang ketiga adalah program Temuduga dan Karnival Kerjaya. So bagi ni kita nak rancakkan lagi majikan untuk offer kerja kosong tau. Jadi kita buat program Temuduga dan Karnival Kerjaya walaupun dalam tempoh COVID-19 kita faham yang tak ada siapa nak bagi temuduga fizikal, tapi kita kena juga make sure yang pencari kerja ni aktif cari kerja walaupun dalam tempoh COVID-19. Sebab semakin lama tempoh kita tak mencari kerja ataupun tak dapat pekerjaan, lama-lama kita akan jadi penganggur yang apa panggil long term unemployment lah, long term unemployed. So long term unemployed ni dia tak bagus sebab bila kita dah lama menganggur, kita punya kemahiran mungkin akan berkurang. Dan majikan pun bila tengok dah lama tak kerja, mungkin majikan pun tak akan ambil. Jadi kita galakkan pencari kerja untuk aktif cari kerja melalui Temuduga dan Karnival Kerjaya even though atas talian. Okay, especially atas talian lah. So masa mula-mula dulu masa MCO memang tak ada siapa buat interview. Jadi kita di bahagian IAS, time itulah kita ambil strategi untuk buat temuduga secara online ataupun temuduga yang mematuhi SOP lah. Okay, so baru-baru ni kita baru saja buat Karnival Penjana Kerjaya Belia secara online. Dan pada masa sama IAS kita memang bekerjasama dengan sekarang ni kita bekerjasama merentas kementerian dan juga agensi lah. Kita banyak buat bekerjasama dengan contoh PTPTN, dengan agensi pekerjaan swasta, dengan majikan. Kita perbanyakkan lagi lah kerjasama sebab kita nak make sure ada kita boleh create lebih banyak pekerjaan baru. Mungkin boleh rumuskan. Boleh? Alright, ini adalah IAS Perkeso punya laman website. So tuan-puan sekiranya mencari pekerjaan boleh refer pada IAS Perkeso. Okay, ni adalah salah satu lagi di bawah penjana. Tuan-puan boleh scan kat sini. Ini adalah website My Future Job, di mana di sini di portal pekerjaan My Future Jobs ni anda boleh cari kerja, boleh post pekerjaan sekiranya anda adalah majikan. Dan di sini kita memang track data lah. Kita track data skill apa yang tuan-puan ada dan skill apa yang majikan nak. So kita sekarang ni bukan main tembak. Inilah kita maksudnya kita bersasar sekarang ni. Kita based on data lah sekarang. Okay, anda boleh scan dan lihat ya. Boleh daftar. Dan yang kedua adalah ini adalah IAS Center. Okay, IAS Center ni anda boleh scan. Di sini
ada maklumat dan data analisis daripada pihak EIS lah. So kita capture apa job dan demand daripada majikan dan pencari kerja satu Malaysia mengikut so jadi tuan-puan boleh refer data daripada website ini untuk anda mungkin projek lah, sebab kemudian kita akan guna data ni untuk projek skill apa yang diperlukan pada masa akan datang dan skill apa yang sebenarnya belia graduate perlukan pada masa akan datang lah. So macam itulah Okay, kalau ada apa-apa lagi boleh kalau sekiranya anda ada cadangan atau feedback saya awni.suhaimin@pkeso.gov.my. Okay, terima kasih. Okay, kita buka untuk kalau ada sesiapa yang ada soalan. Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengar. Ya. Teruskan, Naim. Okay, saya Naim. Saya ada satu soalan mengenai My Future Job ni. Adakah sekarang ni majikan di dalam yang register under My Future Job ni, dia sudah rancak kembali untuk posting vacancy dalam My Future Job ni ataupun masih 8% atau sudah meningkat ataupun masih sama ke, makin kurang ke? Macam mana? Clear ke soalan tu? Okay, maksudnya soalannya berkenaan sama ada majikan masih lagi post vacancy dekat My Future Job, betul? Ya, betul. Okay, memang sekarang ni kita memang lebih pada terwajibkan semua majikan untuk isi maklumat jawatan kosong dekat My Future Job, dan even kami pun daripada pihak EIS kita collaborate dengan banyak agensi juga, termasuk agensi pekerjaan headhunter untuk kumpulkan data-data vacancy ni di My Future Jobs. So kami sangat galakkan majikan untuk post di portal My Future Job, dan even dengan program hiring insentif di bawah Belanjawan 2021 nanti kita akan extend lagi program Perdana Kerjaya insentif pengambilan pekerja. So jadi diharap insentif-insentif ni akan push majikan untuk lebih untuk postkan vacancy di portal My Future Job lah, sebab dia kena post vacancy di portal My Future Job, ambil pekerja melalui My Future Job dan dia akan dapat insentif tu. Okay, Macam mana nak buktikan konstruktif dismissal dan adakah pihak Perkeso boleh bantu? Jika ya, bagaimana? Okay, sekiranya anda rasa bahawa majikan membuat konstruktif dismissal, tuan-puan kena simpan semua bukti. Okay, semua bukti dan hantar permohonan dekat EIS Perkeso, dan kita akan buat siasatan lah berdasarkan bukti-bukti yang sedia ada, dan kita akan semak dan siasat dengan majikan juga. Sekiranya ada unsur-unsur konstruktif dismissal, memang kita akan lepaskan claim pada pencarum. Okey, tak ada soalan ni. Terima kasih kepada Sister Awni atas perkongsian sharing inisiatif agensi kerajaan Perkeso sebagai agensi kerajaan dalam merancakkanlah peluang pekerjaan kepada pekerja dengan membantu majikan dan juga pekerja lah di Malaysia ni. Okey, kita sudah di penghujung program. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni, meluangkan masa. Semoga bermanfaat kepada semua. InsyaAllah kita akan datangkan lagi pentas belia ni, InsyaAllah dalam masa yang terdekat.
untuk memberi perkongsian-perkongsian yang baiklah kepada belia-belia, terutamanya di belia di Gombak. Boleh kepada siapa yang masih belum daftar, mungkin boleh daftar untuk insyaAllah nanti kita akan wawarkan jugalah. Kalau program yang akan datang kita akan wawarkan melalui media sosial, mungkin email yang diberikan ataupun WhatsApp, supaya kita boleh lagi meramaikan lagi lah majlis kita, dan kita sudahi kita punya majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey. Sekali lagi terima kasih dan insya-Allah kita akan berjumpa di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.